Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga, doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Da'iyah Afiqah. Saya doakan mudah-mudahan para penonton semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat dan juga dalam keadaan yang bersemangat, insya-Allah. Amin. Baik, perkongsian kita hari ini adalah berkenaan tentang sedekahlah kita sehingga kita kaya. Selalu para penonton sekalian yang dirahmati Allah, orang tunggu ada sesuatu barulah dia nak bersedekah. Tunggu ada sesuatu barulah dia nak bersedekah. Tapi hari ini cuba kita niat dalam diri kita, cuba kita iltizam dalam diri kita, bukan kemarin, bukan esok, tetapi hari ini kita berniat bahawasanya kita akan bersedekah sampailah kita kaya raya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pun suka orang yang suka bersedekah. Tak banyak pun tak apa, asalkan benda tu konsisten. Kita bagi banyak, tanda kita ada. Kita bagi sikit, tanda kita ingat. Jadi bila sebut soal sedekah ni, para penonton yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak cerita satu kisah. Kisah ni bukanlah berlaku pada zaman Nabi, bukanlah pada zaman para sahabat, tetapi berlaku pada zaman kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan satu nama yang sangat hebat, nama yang cukup masyhur dalam negara kita. Siapakah gerangan yang saya nak sebut ini? Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu almarhum Ahmad Dauji Dadaboy. Kita biasa dengar kalau pergi dekat KL, kalau pergi dekat Ampang sana, ada surau yang diwakafkan oleh Ahmad Dauji Dadaboy. Ada kawasan-kawasan bangunan-bangunan yang diwakafkan oleh Ahmad Dauji Dadaboy. Jadi persoalannya para penonton sekalian, siapakah Ahmad Dauji Dadaboy ini sehingga dia boleh sedekah dan orang memakmurkan namanya daripada dulu sampailah sekarang dia dah meninggal sekalipun orang masih bercerita tentang Ahmad Dauji Dadaboy. Sikit serba ringkas saya nak kongsi latar belakang Ahmad Dauji Dadaboy, iaitu seorang perantau yang datang dari negara Gujarat yang terletak di India. Orang India mai dekat negara kita, dia berdagang. Satu ketika dulu dia berdagang. Jadi Ahmad Dauji Dadaboy dilahirkan pada tahun 1907. Nah, 1907. Orangnya suka merantau, orangnya suka berdagang, fasih dalam bahasa Melayu, fasih dalam pelbagai bahasa, dan yang paling seronok sekali dan boleh kita tiru adalah beliau gemar membaca kitab-kitab agama. Jadi Ahmad Dauji Dadaboy ini seorang yang dermawan, seorang yang hebat, dan dari awal lagi orang kenal dia ini yang seorang yang suka bersedekah dan suka wakaf sehingga dinamakan Al-Waqful Islami Al-Ulami. Saya ulang sekali lagi, Al-Waqful Islami Al-Ulami. InsyaAllah, subhanallah, hebat. Jadi penghujung hidup beliau ni, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, beliau telah mewakafkan hampir keseluruhan hartanya dan tanah seluas 1.2 hektar yang terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Kebanyakan kawasan-kawasan yang ada di Kuala Lumpur adalah yang diwakafkan oleh Ahmad Dauji Dadaboy.
Banyak orang yang dapat manfaat apa yang beliau wakafkan dan hartanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini sedang diuruskan oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kalau boleh kita nak pengakhiran kita, macam itulah juga. Bila mana kita ada di dunia orang tak kenal kita. Tetapi bila mana kita meninggal, subhanallah, orang menyebut-nyebut nama kita. Inilah masjid yang dia wakafkan. Inilah buku yang dia infakkan. Inilah duit yang dia sumbangkan. Inilah makanan yang dia sedekahkan. Subhanallah. Kalaulah kita meninggal nanti dan orang menyebut-nyebut tentang kebaikan kita, maka kita orang yang paling bahagia. Subhanallah. Kita orang yang paling hebat. Subhanallah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedekahlah sampai kita kaya. Saya nak sebut di sini dan saya rasa ayat ni sangat menumbuk jiwa saya. Bila mana membaca satu buku, dalam buku ini dia cerita tentang sedekah. Yang mana orang dalam kubur sekalipun, bila mana dia dah meninggal, dia minta dekat Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pulangkanlah aku ke dunia, Ya Allah. Nak balik ke dunia. Buat apa nak balik di dunia? Dia kata apa? Ya Allah, aku nak bersedekah kepadamu. Nak bersedekah. Sebab apa tak minta solat? Sebab apa tak minta puasa? Sebab apa tak minta zakat? Sebab apa tak minta amalan-amalan lain? Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, ahli kubur pun, dia minta dekat Allah nak pulang ke dunia sebab dia minta nak sedekah. Perkara ini dinyatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah kepadamu. Tuan-tuan dan perempuan, orang dalam kubur pun nak bersedekah, nak balik ke dunia nak bersedekah. Sangatlah rugi, sangatlah malang. Sayang sekali kalau kita anggap amalan bersedekah ini amalan yang biasa-biasa. Saya mohon izin, saya nak kongsikan sebab apa para ulama zaman Nabi ataupun masyarakat yang dermawan sangat menggalakkan kita bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali adalah ganjarannya yang cukup besar. Bila mana kita bersedekah adalah salah satunya keajaibannya, kebaikannya, terbukanya pintu syurga untuk orang yang bersedekah. Makna kata, tuan-tuan dan perempuan yang suka bersedekah, maka dengan izin Allah, Allah akan buka salah satu pintu untuk orang yang suka derma ni masuk ke dalam syurga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sedekah adalah sebaik-baik amalan soleh. Semayang, zakat, haji, umrah, subhanallah, itu dah terbaik. Tapi bila mana kita masukkan lagi dengan sedekah, itu lagi-lagi terbaik, subhanallah. Yang ketiga adalah pahala sedekah akan menaunginya pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dekat hari akhirat nanti, banyak yang mana Allahumma sholli ala Muhammad, amalan-amalan kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, itu cuma hubungan kita dengan Allah. Kita zakat, kita puasa, itu cuma hubungan kita dengan Allah. Kita haji, kita umrah, itu cuma hubungan kita dengan Allah. Tetapi kalau kita bersedekah ni tuan-tuan dan perempuan, sebab apa dimuliakan sangat, bukan sekadar hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hubungan kita sesama manusia. Bila mana kita menyumbang tuan-tuan dan perempuan dan menjadikan seseorang itu hidupnya lebih baik, maka mudah-mudahan dia ini mendoakan kesejahteraan kepada yang memberi sedekah. Kita jangan anggap amalan ini ringan tuan-tuan dan perempuan, kerana mungkin boleh jadi disebabkan kita suka sedekah, kita suka bantu orang, kita suka mudahkan urusan orang, maka menjadi asbab itu Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita tak tahu amalan yang mana satu membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah kepada kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang kita semayang lambat. Kita bekerja sepanjang hari, mungkin kita ada culas dari segi masa. Kita lebih kurang ibadah kerja dan juga ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sedekah tadi inilah yang akan memadam kelompongan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah penyucian jiwa dan harta kita. Bila kita sebut tentang penyucian jiwa, bersihkan hati kita, penyucian harta kita, kita takut dalam jual beli kita buat lebih kurang. Kita takut dalam kehidupan kita buat lebih kurang dalam bermuamalah. Jadi mudah-mudahan kita bersedekah, kita berzakat, kita berimpak. Inilah yang akan menyucikan pendapatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lahirlah pendapatan yang bersih, lahirlah Allahumma salli ala Muhammad, makan minum yang baik, lahirlah rezeki yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang suka bersedekah ini, adik-adik sekalian, kalau kamu duduk dekat universiti, bersedekahlah, belanja kawan makan, rakan-rakan yang bekerja ya, belanja kawan makan sekali-sekala, hujung minggu ataupun hujung bulan. Belanja adik-beradik terdekat makan, supaya apa yang dinyatakan oleh di dalam kitab, bila mana kita bersedekah, maka di sisi Allah itu Allah mustajabkan doa orang yang bersedekah. Jadi mudah-mudahan kita bersedekah ini, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, Allah bagi lagi apa yang kita nak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang seterusnya, yang ketujuh adalah menjadi ubat dalam penawar. Kalau kita sakit, tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan bersedekah. Mudah-mudahan sakit itu dan sedekah itu menjadi penawar dalam diri kita. Dan yang terakhir sekali adalah sedekah mampu menolak bala kita. Perasan tak kadang tu kita hampir kemalangan, hampir dilanggar sesuatu, hampir diuji dengan sesuatu benda yang sangat berat, tetapi Allah selamatkan kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sebab apa? Sebab kita sedekah awal pagi tadi. Mungkin kita bagi anak yatim makan semalam. Mungkin kita masukkan RM1 dalam akaun subhanallah masjid dan sebagainya. Jadi asbab kepada amalan sedekah tadi menolak bala-bala bencana yang berlaku di sisi kita. Subhanallah, para penonton sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di hujung usia kita, di akhir zaman ini, kita kena fikir, kita kena ingat, kita kena cakna bahawasanya apa yang ada dekat kita ni akan musnah, akan hilang, akan berakhir, akan binasa. Sebab apa? Cuba kita tengok lagu Irwan Syahman. Lihatlah gunung yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya, tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Subhanallah, semua yang ada dekat atas muka bumi ini adalah Allah yang punya. Jadi nak hati tenang, nak rezeki murah, nak orang sayang dekat kita, korbankan apa yang kita ada, gembirakan orang lain, insya-Allah kita akan gembira. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, ketika mana dalam keadaan kita takut nak memberi, ketika itulah kita lupa bahawasanya yang ada pada diri kita juga adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, Da'ai Afika. Teruskan belajar, Allah sentiasa mengajar.